Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali semula ke channel Garden Hut. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada anda semua cara-cara bagaimana kita nak pasang kipas siling jenama Faber model FCF Komodo 608 Pro. Okey, kipas ni dia punya saiz adalah 60 inci dan warnanya adalah warna dark brown. Okey, anda boleh dapatkan kipas Faber ni pada harga lebih kurang 100 lebih saja, bawah 150. Ini antara jenama kipas siling yang antara yang termurah lah setakat ni. Okey, untuk tahu lebih lanjut, kita sama-sama saksikan video pada kali ini. Okey, mula sekali kita keluarkan segala peralatan yang telah kita dapat dalam kotak itu, dan kemudian kita ikuti langkah-langkah yang seterusnya. Okey. Perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah, pertama sekali anda keluarkan klip keselamatan yang terdapat pada skru. Dia ada terdapat dua klip keselamatan yang diletakkan pada lubang skru tu. Kemudian anda keluarkan dahulu. Kemudian anda perlu keluarkan skru tu daripada bolt. Ada terdapat dua skru dan anda perlu keluarkan kedua-dua sekali untuk memudahkan proses perpasangan yang seterusnya. Kemudian terdapat satu wayar keselamatan yang terdapat pada bahagian itu. Kemudian anda perlu keluarkannya, ya, wayar keselamatan yang besi tu. Keluarkan simpulannya. Keluarkan batang besi kipas tersebut dan kemudian potong kabel tie yang terdapat pada sambungan wayar tersebut. Buka getah penutup yang terdapat pada lubang dan tarik kumpulan wayar tu masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah dibuka, masukkan wayar keselamatan ke dalam lubang batang kipas tersebut. Masukkan terus. Dan kemudian masukkan batang kipas tu ke dalam lubang yang disediakan. Pastikan kedudukan dua lubang tu berada di kedudukan yang betul. Kemudian masukkan skru, kedua-dua skru, ya. Masukkan washer washer dan washer yang terbelah ni, dan kemudian kita masukkan bolt. Kita ketatkannya. Pastikan kita mengetatkan dengan betul-betul rapi supaya kipas tidak tercabut kulitnya.
Buat juga perkara yang sama pada bahagian skru di bahagian bawah. Masukkan washer dan kemudian kita ketatkan skru dengan rapi sebelum kita ikuti langkah seterusnya. Masukkan klip atau pin keselamatan ke dalam lubang yang telah disediakan. Kemudian pada hujung bahagian klip tersebut, anda perlu bengkokkan supaya ia dapat menahan skru daripada tercabut akibat gegaran sekiranya berlaku. Okey, jangan lupa kita masukkan juga klip keselamatan di bahagian skru di bahagian bawah. Dan kita bengkokkan juga hujung klip tersebut sebagai langkah keselamatan. Seterusnya, anda perlu masukkan wire Iltrek ke dalam bahagian yang perlu disambungkan. Okey, yang kita ambil wire coklat ni dan kita letakkan wire coklat itu di bahagian bawah sekali. Dan seterusnya kita ambil wire warna kuning hijau dan kita masukkan di bahagian tengah. Dan seterusnya kita ambil wire biru dan kita letakkan di bahagian atas sekali. Sambungan wire ni kita tidak perlu skru lah sebab ia hanya perlu diketatkan sahaja. Buka skru yang terdapat pada bahagian atas batang besi supaya kita dapat memasukkan cover kipas di bahagian bawah. Kalau kita tak buka skru tu, cover ni tidak boleh dimasukkan. Okey, kita masukkan. Dan kemudian kita boleh skru cover kipas di bahagian bawah ni ikut kedudukan yang sesuai. Jangan terlalu rendah hingga menyebabkan cover tu tersangkut pada motor kipas ya. Dan kita pastikan kita ketatkan skru dengan betul. Langkah seterusnya adalah pemasangan bilah kipas. Kita ambil bahagian yang ada line 3 tu, yang timbul tu, itu adalah bahagian atas. Jangan pula kita terbalik, nanti angin akan berpusing ke atas pula. Kita ambil bahagian yang betul ya. Mula sekali kita buka skrunya. Ada 3 skru yang terdapat pada sambungan bilah kipas ni. Dan kemudian kita masukkan skru di bahagian lubang pada bahagian kipas ni dengan betul dan ketat ya. Pastikan kita skru dengan ketat supaya kipas, bilah kipas ni tak cabut pula kalau longgar
Setelah kesemua bila kipas dipasang, kita hendak pasang cover kipas yang bahagian atas pula. Mula sekali kita buka skru yang terdapat pada cover kipas tersebut untuk memastikan kita boleh masukkan ke dalam batang kipas tersebut. Kita letak di bahagian bawah dulu ya, sebab nanti kita nak pasang di atas siling nanti. Kalau kita pasang set dulu nanti susah kita nak buat wiring. Masukkan penyangkut ke dalam cangkuk yang terdapat pada atas siling dan kita letakkan kedudukan getah tu pada bahagian tengah dengan betul Pastikan dia berada pada kedudukan yang betul Kemudian kita sangkutkan batang kipas ke penyangkut tersebut. Dan kita perlu hati-hati sebab susah sedikit kita buat kerja ni di atas. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan anda perlu masukkan wire sama wire ke dalam wire arus kuasa yang sebenar. Kita perlu ketatkannya yang kita masukkan pada wire connector tu dan kita ketatkannya. Okey, kemudian kita ambil wire keselamatan tu, kita masukkan di bahagian pencangkuk tu. Dan kita perlu masukkan ke dalam skru yang terdapat pada batang kipas. Okey, sebentar lagi saya akan tunjukkan kedudukan wire mana wire yang perlu anda masukkan sebab ni tak jelas. Okey, wirenya adalah warna hijau pada wire kuning, warna hitam pada warna biru dan wire coklat pada wire kuning. Anda perlu longgarkan skru yang terdapat pada batang kipas dan masukkan penyambung klip wire keselamatan ni. Wire keselamatan ni memang biasa terdapat pada kipas siling Dia bertujuan untuk sebagai langkah keselamatan untuk memastikan kipas kalau dia tercabut ke apa, dia masih tergantung di atas siling lah. Maknanya dia tak akan jatuh hempap orang kat bawah. Okey, setelah itu kita masukkan cover. Dan seterusnya pemasangan speed controller. Kita mulakan dengan kita buka skru di bahagian bawah dan di atas speed controller tersebut dan kita perlu buka cover supaya kita dapat masukkan wire Okey, terdapat dua sambungan yang perlu kita masukkan di bahagian bawah tersebut. Okey, kita pergi ke sumber kuasa switch yang kita nak pasang. Kita laraskan, kita setting lah bahagian kedudukan speed controller yang perlu kita letakkan, mana yang sesuai. Kalau kita lihat di sini, ni adalah kesan daripada speed controller yang lama kipas yang lama. Tapi saya nak mudah, saya ambil yang bahagian lubang yang dah ada lah, dah siap. Okey, kita hanya perlu masukkan ada wire kuning tu wire kuning tu masukkan ke dalam sambungan yang terdapat, wire connector yang terdapat di bahagian bawah tu. Dia tak kisah mana-mana lubang kita boleh masukkan, dia tak ada masalah. Wire hijau tu adalah wire neutral. Okey,
Setelah mendapat kedudukan yang sesuai, kita masukkan skru dan kita terus skrukan ke speed controller tersebut untuk memastikan ia tidak bergerak. Dan kita mula masukkan wayar kuning ke dalam penyambung wayar kuasa dan kita skrukan ia pada wayar connector tu dengan ketat Untuk wayar hijau, ini wayar neutral, kita perlu masukkan dalam wayar connector, sambungkan dia kedua-duanya dan kita ketatkan sahaja skrunya. Pastikan kedudukan wayar dalam keadaan yang betul dan kita boleh masukkan cover speed controller dan kita boleh skru pada bahagian bawah dan atas. Okey, setelah siap di skru, inilah cara yang ditunggu-tunggu. Kita try dulu. Kita buka Swiss dan kita letakkan pada speed 1 dahulu. Kita tengok kelajuannya bagaimana. Okey tak? Okey, hidup Alhamdulillah. Kita pastikan dia tak gelong tak ada bunyi-bunyi yang menyeramkan. Tu okey lah tu. Okay, speed 1 pun agak laju juga. Kita try pula speed 2 Okey, kipas juga makin laju baru 2 dah laju itu kelebihan Faber ni, dia laju. Okey, tak susah sebenarnya nak pasang kipas siling ni kalau kita ada ilmu dan keberanian untuk memasangnya. Okey, kepada anda semua, tuan-puan yang telah menonton video ini, minta jasa baik anda untuk klik button subscribe channel Garden Heart dan klik button like dan tekan button loceng untuk anda mengikuti video-video Garden Heart Terdapat banyak video DIY, cara penjagaan ikan laga, cara menanam pokok dan sebagainya yang saya akan tunjukkan dalam video yang seterusnya. Jadi anda bolehlah komen jika anda ada pertanyaan berkenaan kipas atau sebagainya, anda boleh komen di bahagian bawah dan sharekan video ini supaya manfaatnya dapat disebarkan kepada semua orang. Dan semoga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.